Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rakan-rakan. Kalian semua sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam sihat walafiat. Jadi minggu lepas merupakan minggu yang sangat memenatkan bagi saya, tetapi ia juga merupakan minggu yang sangat menyeronokkan. Kawan-kawan nak tahu kenapa? Ya, kenapa? Jadi pada minggu lepas saya telah menghadiri satu pertandingan mendeklamasi sajak di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Oh, saya juga telah menghadiri pertandingan pidato di Dewan Orang Ramai Ipoh pada Sabtu yang lepas untuk memberi sokongan kepada abang saya. Wah, sungguh menarik aktiviti kalian. Kalau saya tidak silap, kamu berdua telah mendengar gaya ucapan yang berbeza iaitu sajak dan pidato, bukan? Ya, betul saudari. Untuk pengetahuan kalian berdua, gaya ucapan adalah salah satu aktiviti kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar? Apa itu ya? Boleh kalian terangkan? Baiklah, boleh saudara. Kemahiran mendengar ialah kemahiran bahasa yang penting dan perlu dipelajari secara intensif terutama semasa belajar di sekolah rendah dan sekolah menengah seperti yang terkandung dalam sukatan pelajaran. Sekiranya pelajar tidak menguasai kemahiran mendengar ini dengan baik, maka mereka tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru semasa pengajaran di dalam kelas. Kalau kamu berdua mahu tahu, terdapat dua kemahiran mendengar iaitu mendengar secara pasif dan juga mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif juga dikenali sebagai mendengar secara interaktif. Ianya melibatkan kedua-dua belah pihak iaitu penutur dan juga pendengar. Manakala, mendengar secara pasif pula kemahiran mendengar pada peringkat yang paling rendah. Kemahiran ini merujuk kepada kemahiran mendengar tanpa bertindak balas iaitu pendengar hanya mendengar tanpa memberikan sebarang respon yang menunjukkan sama ada dia faham atau tidak. Tujuan kemahiran mendengar ini adalah untuk mendapatkan idea, mencari isi penting, melakukan arahan, mengenal isi tersirat, mentafsir isi tersirat dan lain-lain lagi. Oh, begitu. Jadi, saya boleh simpulkan bahawa mendengar ialah satu aktiviti yang dilakukan oleh seseorang untuk menerima fakta atau informasi berkaitan tentang hal-hal yang tertentu. Betul saudara Syaraf. Izinkan saya menerangkan pula tentang proses dan aras proses mendengar. Proses mendengar memerlukan seseorang pendengar menggunakan alat pendengaran dan otaknya. Proses ini merupakan proses yang kompleks kerana melibatkan proses memaham, menghurai dan menilai apa-apa yang didengar sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dilakukan. Seterusnya, aras proses mendengar mempunyai dua aras. Aras yang pertama, proses ini mendengar dan mengenali bunyi-bunyi bahasa. Ianya mengutamakan kepekaan dan tanggapan pendengar terhadap bunyi yang didengar. Aras yang kedua pula, proses mendengar dan memahami bunyi-bunyi bahasa. Ianya perlu mengutamakan pemahaman maksud dan bunyi-bunyi yang didengar. Kemudian, pendengar menggunakan mesej yang didengar untuk membuat tindakan selanjutnya. Tambahan lagi, untuk pengetahuan kalian, kemahiran mendengar ini mempunyai 4 peringkat, iaitu mendengar deretan bunyi bahasa, memahami bunyi bahasa, menilai bunyi bahasa serta bertindak terhadap bunyi bahasa. Sungguh jelas penerangan kamu, Ain. Saya sebenarnya hampir lupa tentang apa yang kamu terangkan sebentar tadi. Tetapi, saya ada satu persoalan yang bermain di minda saya. Apakah aktiviti kemahiran mendengar selain mendengar gaya ucapan? Saya rasa saya tahu aktiviti-aktiviti kemahiran mendengar selain mendengar gaya ucapan. Aktiviti yang pertama ialah mengecam jenis bunyi. Aktiviti ini melibatkan aktiviti yang merakamkan pelbagai jenis bunyi kepada pelajar dan mereka perlu mengecam jenis-jenis bunyi tersebut serta mengajuk semula bunyi yang didengar. Contoh aktiviti ialah guru meminta murid-murid mendengar bunyi-bunyi haiwan sambil menunjuk gambar haiwan tersebut.
Jadi aktiviti yang kedua ialah mengecam sebutan. Mengecam sebutan merupakan seseorang dapat mengenal dan mengingat sebutan yang disampaikan oleh seseorang. Sebagai contoh, guru melakukan aktiviti agar murid-murid dapat mengecam dan mendengar bunyi bahasa dengan betul. Misalnya, murid-murid mendengar perkataan yang mengandungi awalan yang sama. Selain itu, pengecaman nada juga merupakan salah satu daripada aktiviti-aktiviti kemahiran mendengar. Nada ditunjukkan atau didengar dalam apa kata sesuatu. Ia lebih menyerupai sikap daripada menjadi sorak suara serta ia adalah bunyi umum seseorang yang membunyikan gembira, kecewa, teruja, marah atau gembira. Contoh aktiviti mendengar yang melibatkan pengecaman nada ialah bercerita. Melalui aktiviti bercerita, guru akan menyuruh murid-muridnya untuk mendengar dan mengenal pasti nada serta gaya bertutur yang digunakan semasa bercerita. Di samping itu, aktiviti mendengar gaya ucapan juga termasuk di dalam aktiviti-aktiviti kemahiran mendengar. Aktiviti ini mendengar berbagai jenis ucapan sama ada rasmi atau tidak rasmi. Contoh aktiviti ucapan ialah pengacaraan, pengumuman, ceramah, berita dan pantun. Aktiviti yang terakhir ialah mengenal pasti idea. Aktiviti ini memerlukan murid menjawab soalan kefahaman, membuat ulasan, meringkaskan dan mencatat isi-isi penting daripada bahan yang didengar. Wah, sungguh banyak aktiviti kemahiran mendengar. Saya tidak menyangka aktiviti kemahiran mendengar sebanyak ini. Sebenarnya, terdapat satu lagi aktiviti kemahiran mendengar yang belum saya ulaskan dan kita akan melakukan aktiviti ini sebentar sahaja lagi. Wah, apa itu? Aktiviti yang akan kita lakukan ialah mengenal pasti makna. Jadi, saya akan terangkan sedikit apa itu yang dimaksudkan dengan mengenal pasti makna. Jadi, mengenal pasti makna bermaksud seseorang itu dapat mengenal pasti maklumat yang disampaikan oleh seseorang atau penutur serta mentafsirnya dengan baik. Tamsilnya, melalui kaedah bercerita, murid-murid dapat mengenal pasti isi-isi di dalam cerita tersebut dan cerita tersebut yang disampaikan oleh guru atau pelajar lain. Oh, begitu ya. Jadi, apakah yang perlu kita lakukan sekarang? Begini, pada pendapat saya, setiap daripada kita fikirkan satu cerita untuk disampaikan. Kemudian, salah seorang perlu membuat satu ringkasan berdasarkan cerita tersebut. Faham? Baiklah, saya rasa saya akan menceritakan tentang Arnab dan kura-kura. Saya pula akan menceritakan tentang helang dan ayam. Wah, sungguh menarik cerita kamu ini. Jadi, saya juga akan menceritakan tentang sang kancil dan buaya. Izinkan saya memulakan cerita ini. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan terdapat seekor binatang yang sangat cerdik bernama Sang Kancil. Sang Kancil merupakan tempat untuk mengadu bagi binatang-binatang yang lain sekiranya mereka ditimpa musibah. Oleh itu, Sang Kancil sangat terkenal di seluruh rimba. Dipendekkan cerita, suatu hari Sang Kancil sedang mencari makanan di tepi sungai. Tidak jauh dari sungai itu terdapat sepohon rambutan yang tengah masak ranum. Sang Kancil cukup bertuah kerana Sang Kancil begitu lapar pada ketika itu. Maka tanpa perlu bersusah payah mencari makanan, dia memakan buah-buah itu sehingga kenyang. Setelah selesai makan, Sang Kancil berasa sangat haus. Tanpa mengecaki apa-apa, Sang Kancil menghampiri tebing sungai untuk meminum air.
Ketika sedang asyik meminum air tersebut, seekor buaya muncul di hadapannya. Sang kancil terkejut, namun tidak berani melarikan diri. Sang buaya pun berkata, "Hahaha, habislah kau kancil. Aku dah lapar 3 hari dan hari ini rezeki aku datang sendiri. Aku tak akan lepaskan kau kancil," kata buaya lalu terus menyambar kaki sang kancil. Jeritan sang kancil kedengaran. Lalu secara tiba-tiba sang kancil tersenyum kecil apabila melihat kakinya yang disambar buaya itu rupanya ranting kayu yang berlonggok di tepinya. Namun, dia haruslah berpura-pura sakit supaya buaya tidak perasan kesilapannya. Lalu sang kancil pun berkata, "Sebelum kau makan aku, wahai buaya yang bijaksana, izinkan aku menyanyikan sebuah lagu untuk kali terakhir," kata sang kancil seolah-olah merayu. Buaya yang tidak pernah dipuji itu terus berasa bangga. Selama ini, sakit telinganya mendengar binatang-binatang di hutan itu asyik memuji dan mengangkat kebijaksanaan sang kancil. Jadi sang buaya pun berkata, "Baiklah, tapi sudahkan lagu itu cepat sedikit. Aku sudah tidak sabar untuk menatah daging kau yang sedap ni," balas buaya megah, tetapi masih tidak melepaskan kaki sang kancil yang sebenarnya hanyalah ranting kayu yang digigitnya. Jadi sang kancil tersenyum sendiri dengan kebodohan sang buaya. Tanpa membuang masa, sang kancil mula bernyanyi. 1, 2 dan 3, sang kancil bijaksana. Silapnya cuma sikit, buaya salah gigit. Itu bukan kakiku, hanyalah kayu. Nyanyi sang kancil, kemudian terus memecut melarikan diri dari sang buaya yang baru menyedari kesilapannya itu. Sang buaya yang baru terlepas makanannya itu berasa sangat geram dan marah. Walaupun begitu, tiada apa-apa yang boleh dilakukan oleh sang buaya. Jadi, sang kancil pun terus menghilang di balik semak. Buaya terpaksa akur menunggu mangsa yang lain pula. Begitulah pengakhiran kisah sang kancil dan buaya. Tamatlah sudah cerita sang kancil dan buaya. Bolehkah saudari Ain merumuskan apa yang saudari dapat daripada cerita ini? Boleh. Cerita ini mengajarkan kita supaya sentiasa berwaspada ketika melakukan sesuatu perkara supaya musibah yang tak diingini tidak berlaku kerana malang tidak berbau. Baiklah, saya akan meneruskan aktiviti kita dengan menceritakan tentang arnab dan kura-kura. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan tebal, terdapat seekor arnab yang sangat angkuh dan bongkak. Dia terkenal kerana sering mempelekehkan binatang yang lain di dalam hutan itu. Dia sering membuat masalah ke mana sahaja dia pergi. Pada suatu hari, arnab yang kebosanan mencari mangsa usikannya. Dia begitu bosan kerana sudah sehari dia tidak mengganggu binatang-binatang lain kerana mereka menghindarkan diri darinya. Walaupun terkadang berselisih dengan harimau dan beruang, namun dia tidak berani mengganggu mereka. Dia hanya berani mengganggu binatang-binatang yang kecil dan tidak ganas. Setelah lama berjalan, arnab keletihan lalu merehatkan diri di bawah sepohon pokok yang besar. Dia sudah puas mencari, namun tiada satu pun binatang kecil yang dijumpainya. Arnab berasa sangat kecewa. Walaupun begitu, kekecewaan arnab tidak berpanjangan kerana seekor kura-kura muncul dan berjalan ke arah bertentangan dengannya. Arnab terus kembali ceria. "Kau rupanya kura-kura. Aku ingatkan batu tadi. Yelah, kau kan perlahan sangat bergerak. Manalah aku tahu kau haiwan. Dah dekat ni baru aku perasan," kata arnab sempat menyindir kura-kura. Kura-kura hanya mampu mengeluh. Dia tahu sangat akan perangai arnab. Kura-kura meneruskan perjalanan tanpa berniat untuk menjawab kata-kata arnab. Dia tahu yang dia tidak akan menang bila berperang mulut dengan binatang seekor itu. Arnab mengerutkan wajahnya apabila kura-kura kelihatan begitu bersahaja tanpa mempedulikan kata-katanya. "Aku ingatkan kau bergerak perlahan je selama ni. Tapi selain lembab, kau ni pekat juga rupanya. Malangnya nasib kau kura-kura. Sudahlah lembab, pekat pula tu."
Kata anak lagi. Sengaja dia berkata begitu untuk menyakitkan hati kura-kura. Kura-kura menghentikan langkahnya. Pandangan dihalakan kepada si Arnab yang sudah tersengih-sengih puas hati kerana berjaya mengalihkan perhatiannya itu. Sudah-sudahlah mengganggu binatang lain, Arnab. Kau tak rasa bosan ke asyik menyakitkan hati binatang lain hari-hari? Soal kura-kura sedikit marah. Arnab tertawa menyindir. Soalan kura-kura kedengaran begitu melucukan baginya. Bosan? Hei, aku lebih bosan kalau tak ganggu korang tau. Binatang-binatang lemah macam korang ni memang patut dijadikan bahan mainan untuk kami yang lebih kuat dan gagah. Tempelak Arnab kasar. Kura-kura mulai hilang sabar. Selama ini, dia hanya membiarkan sahaja Arnab berbuat sesuka hatinya, namun nampaknya Arnab perlu diajar. Kura-kura menjeling Arnab dengan pandangan sinis. Kuat dan gagah? Hahaha, badan macam ni dikatakan kuat dan gagah? Memang perasan betul lah kau ni, Arnab. Yang boleh dikatakan gagah tu harimau. Sindir kura-kura berani. Dia tahu kalau Arnab memukulnya sekalipun, dia tidak akan merasa sakit. Cengkerang di belakangnya sudah cukup keras untuk dijadikan perisai melindungi tubuhnya. Arnab merengus marah. Kura-kura tersenyum melihat perubahan wajah bongkak Arnab. Dia yakin yang binatang itu sangat marah sekarang, namun dia sedikit pun tidak berasa takut. Kurang ajar kau kura-kura, dah pandai menjawab je. Sekurang-kurangnya aku pantas berlari. Kau ada apa? Marah Arnab. Mahu saja dia mencekik leher kura-kura, namun disabarkan hatinya. Kura-kura pun ketawa perlahan. Aku memang tak pantas berlari, tapi aku boleh hidup dua alam. Aku boleh hidup kat darat, tapi aku juga boleh hidup kat air. Kau ada. Lagi satu, kalau hujan lebat sekalipun, aku tak perlu susah cari tempat berlindung tau. Aku boleh masuk je dalam cengkerang aku ni. Dah selamat. Kau ada. Balas kura-kura sinis lalu kembali meneruskan perjalanannya sambil bernyanyi riang. Lapang hatinya kerana berjaya mengenakan Arnab hari ini. Arnab yang mendengar kata kura-kura tadi terus berasa malu. Dia terlalu riak dengan kebolehan diri sendiri hingga terlupa yang setiap binatang yang lain juga ada kelebihannya tersendiri. Oleh kerana berasa sangat malu, Arnab terus menghilangkan diri ke dalam hutan belantara yang tebal tanpa kelihatan di mana-mana lagi. Sepeninggalan Arnab, binatang-binatang kecil dan lemah di hutan itu kembali gembira dan tenang. Mereka boleh menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ada gangguan lagi. Itu sahaja cerita tentang Arnab dan kura-kura. Seterusnya, Saudari Humairah, saya ingin kamu menyatakan rumusan apakah yang kamu dapat daripada cerita yang saya sampaikan sebentar tadi. Baiklah saudari, berdasarkan cerita tersebut, saya dapat simpulkan bahawa kita janganlah sesekali menghina insan yang lain yang serba kekurangan kerana kelak dia mungkin akan menjadi seseorang yang lebih baik daripada kita disebabkan usaha kerasnya. Kini tibalah masanya untuk saya pula menceritakan cerita saya tentang helang dan ayam. Pada zaman dahulu, helang dan ayam bersahabat baik. Mereka sering bersama-sama setiap hari. Walaupun begitu, ayam tidak boleh terbang seperti helang. Maka, pada suatu hari, apabila helang mengunjungi ayam seperti biasa, ayam cuba mengorek rahsia bagaimanakah helang boleh terbang. Sahabatku, kita sama-sama punya sayap, tapi kau boleh terbang dan aku pula tidak. Bolehkah kau mengajariku cara terbang? Soal ayam berhati-hati. Dia selalu mencemburui helang yang sering terbang menjauh tinggi di udara. Helang mengeluh. Dia serba salah untuk memberitahu ayam. Kau boleh terbang juga sahabatku, cuma kau tidak berusaha, dalih helang. Ayam pula mengeluh. Dia tahu helang menyembunyikan sesuatu daripada pengetahuannya. Baiklah, mulai hari ini aku akan berusaha keras supaya aku boleh terbang seperti kau, kata ayam dengan penuh semangat. Dia tahu dia tidak mempunyai pilihan yang lain selain mencuba sedaya upaya dengan harapan helang akan mengasihaninya. Helang hanya tersenyum. Mulai hari itu, ayam sering mencuba terbang walaupun berkali-kali jatuh. Dia sengaja mencari tempat yang tinggi-tinggi untuk mencuba terbang supaya helang kasihan melihatnya jatuh kesakitan setiap kali mencuba. Hari demi hari, helang yang baik itu akhirnya memberitahu rahsianya yang boleh terbang kepada ayam. Ayam berasa sangat gembira dan tidak sabar untuk terbang seperti helang. Helang menyerahkannya satu jarum ajaib yang digunakan untuk menjahit kedua-dua belah sayapnya yang menjadi punca untuk boleh terbang itu. Jarum ini adalah harta warisan turun-temurunku. Jadi, janganlah kau menghilangkannya walau atas sebab apa sekalipun,
kerana aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk itu, kata Helang tegas sebelum terbang pergi. Ayam bersorak gembira setelah siap menjahit kedua-dua belah sayapnya itu, nanti dia juga akan menjadi seperti Helang. Tanpa membuang masa, ayam menjahit sayap kanan terlebih dahulu. Awan yang mulai mendung tidak dipedulikannya kerana dia begitu teruja untuk terbang seperti Helang. Semasa masih belum habis menjahit sayap kanannya, hujan mula turun perlahan-lahan sebelum menjadi lebat. Walaupun demikian, ayam masih tidak berganjak dari tempatnya dan teruskan kerja menjahit sayapnya. Dia terus lupa amaran Helang agar tidak menghilangkan jarum ajaib warisan keluarganya itu. Tidak lama kemudian, ayam siap menjahit sayap kanannya. Ketika ingin memulakan menjahit sayap kirinya pula, guru berdentum kuat bergema membuatnya terkejut lantas melepaskan jarum yang dipegangnya tadi ke tanah. Disebabkan hujan yang deras dan cuaca yang mendung, ayam tidak dapat mencari jarum tersebut sehinggalah hari ini. Apabila Helang datang untuk meminta jarumnya kembali keesokan harinya, ayam memberitahu bahawa dia terhilangkannya dan memohon maaf kepada Helang. Namun, Helang sangat marah dan dia telah Helang sangat marah kerana dia telah pun memberi amaran kepada ayam agar tidak menghilangkan jarumnya itu semalam dan Helang memutuskan persahabatan mereka. Mulai hari ini, kau dan aku bukan sahabat. Aku akan memusuhi semua keturunanmu sehinggalah kau menemui kembali jarum ajaibku. Teriak Helang marah sebelum terbang pergi dengan dendam. Ayam pun berasa sangat bersalah dan menyesali kerana ketamakannya untuk terbang sehingga melupakan amaran Helang agar tidak menghilangkan jarumnya. Dia boleh sahaja menjahit sayapnya itu hari ini, namun kerana terlalu gopoh untuk terbang, dia terus menjahitnya dalam keadaan cuaca yang mendung dan hujan. Oleh sebab itu, sehinggalah hari ini, ayam selalu disambar oleh Helang ketika berkeliaran mencari makanan. Ayam juga hanya boleh terbang rendah sahaja kerana tidak sempat menjahit kedua-dua belah sayap. Selain itu, sehingga hari ini, ayam sering menunduk mematuk tanah untuk mencari jarum Helang yang telah hilang dengan harapan untuk menemuinya kembali. Tamatlah sudah cerita tentang Helang dan ayam. Pada pendapat saudara Syaraf, bolehkah saudara menyimpulkan apakah kesimpulan daripada cerita ini? Baiklah, apa yang saya dapat simpulkan daripada cerita ini ialah sifat gopoh ayam yang terlalu ingin terbang telah membuatkan ayam menjadi cuai dan tidak menjaga amanah yang telah diberikan. Ianya mengakibatkan persahabatan mereka terputus. Pengajaran daripada cerita ini, kita hendaklah menjaga kepercayaan orang lain. Hal ini kerana sekali-kali kita memecahkan kepercayaan orang, kita akan sentiasa dipandang buruk oleh mereka. Kesimpulan daripada aktiviti yang telah kita jalankan sebentar tadi ialah ia dapat melatih individu, khususnya pelajar, untuk peka ketika mendengar seseorang bercakap atau bercerita. Hal ini dikatakan demikian supaya murid-murid ataupun pelajar dapat memahami isi yang cuba disampaikan oleh penutur. Setakat ini sahaja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.